So today we're going to continue. Okay, nantilah kita belah. Okay. So today we're going to continue with the same question. Okay, hari tu kita dah stop. Okay, maksudnya kita dah stop sampai tahap kita menjawab soalan. Okay, but this time around, okay, kita akan habiskan. Maksud saya habiskan tu, dia umpama macam ke arah you all punya projek nantilah. Okay, projek pun sebenarnya tak pakai sangat sini. Okay, that's okay. Kalau kita tengok, okay, kita ada banyak lagi apa ni, proses dalam kita punya program ni yang kita boleh pindahkan ke dalam bentuk function ataupun procedure. Maksudnya dalam bentuk method lah. Maksudnya kalau kita tengok yang ini pun boleh jadi satu procedure. Procedure yang kosong. Maksudnya tak ada apa-apa parameter, dia just nak menggerakkan. Okay. Sekali lagi kita buat. Okay. And then what else? And then yang ini ada tak kemungkinan kita boleh okay, nampak tak? So kalau kita tengok treatment birth apa ni? Patient birth kan? Kita declare as full number. Kan? Semua benda kita declare as full number kan? So maksudnya untuk apa ni namanya kecuali ni lah. Kecuali yang ini dia jadi special sikit lah. Tapi kita akan buat juga. Kalau kita tengok yang ini, birth patient, treatment level, ward number ni, semua ni adalah apa ni, tanya input of a whole number. Maksudnya tanya input integer. Okay. So kita boleh jadikan dia satu function. So kat sini kita akan saya akan buktikan the idea of reusability lah. Maksudnya kita just create satu function tapi boleh pakai banyak kali. Okay. And then what else? Yang ini pun kita boleh jadikan dia satu bentuk function. Okay, but yang ini nak jadikan function lagi ya. Oh ini dah function. Tapi ada if else sebab kita ada constant untuk m ya. So tak ada masalah. Ataupun yang ini pun kita boleh buat function invoke another function. Mungkin juga boleh. Okay. So yang ini dah dalam bentuk function, yang ini simple calculation. Bolehlah kita buat satu function nama dia count up katakan. Okay. And then yang ini, yang bawah ni, output biasanya kita adalah. Kalau tengok soalan, kita tengah buat soalan ni kan. Soalan 21 kan. Kalau kita tengok soalan katakan macam soalan 17. Soalan 17 yang terakhir tu, dia kata, nombor 5 tu kan, 17 nombor 5 tu dia kata, function print slip to print the total income. Nampak? So, output pun kita bolehkan jadikan dia dalam bentuk function. Tapi sebenarnya tak adalah function sebab dia tak ada nak returnkan apa-apa. So, by right, it should be a procedure. Okay? Kita try tengok macam mana. So, yang ini saya rasa tak boleh nak pindah sebab value dia ada dua. So, yang if else ni kita terpaksa biarkan satu. Sebab kita ada masalah dengan array tu kan, dia tak ada array ni. Saya tengok this one, macam mana kita calculate gender. Itu sebab kita punya calculate gender tu tak very nice. Ya, kita tengok apa kita boleh buat. Boleh, dia mesti ada if juga kat luar. Itu problem dia. Sebab dia, kalau ikut soalan ni, sebab kita try ikut soalan kan. Calculate gender, dia kata apa? Dia kata that receive the patient gender. And then calculate and return. Oh, yang ni kita tak boleh buat. Jadikan dia satu function. Sebab dia calculate the number. Faham. Calculate the number of male and female. Then return the number of male and female. Nampak? Dia return dua benda. Tapi boleh juga kalau kita nak buat. So return dua benda. So yang ni kita buat dia return salah satu kan. Based on the gender. Sebab tu kita sebutkan dia. So macam mana kita nak buat dia returnkan dua benda. Ini lah idea dia. Nak cari idea yang susah. Sebab dalam at least dia tak ada return by parameter. Dia tak ada return by reference. Okay. Yang pakai simbol N tu. So mungkin kita terpaksa introduce global variable. Global variable maksudnya kita declare variable tu dekat sini. But dekat sini kan, unmanaged ni kita boleh declare variable kat sini. Okay. Kita try Yang tu kita buat lah. Kalau sempat. Kalau tak, kita mungkin. Sebab yang tu macam complicated sikit lah. Yang tu saya akan introduce about global variable dalam the last topic. Next week about event. Okay. So the first one, kita tengok apa yang kita boleh remove lah. Okay. So this one, kalau kita tengok, kan. This alien turn face, dan ada simple calculation and then jarak ni diguna dalam ni. Maksudnya everything done in here.
So when everything is done inside this do in order je, maksudnya from here until here only. Dan dia tak ada nak returnkan apa-apa. Maksudnya the rest of our program tidak menggunakan the value of jarak jauh. Okay. So what we can do here is kita boleh jadikan ini sebagai prosedur. Sebab dia tak ada apa-apa nak return. Dia tak ada apa-apa calculation yang nak dipulangkan. Okay. So kita boleh jadikan dia as a procedure. Okay. So kita add a procedure. Katakan kita bagi nama initial movement. Pergerakan permulaan. Okay. Maksudnya dia pergerakan permulaan je lah. Dia just bergerak je. Okay. So, kita bagi nama macam tu. Cantik. And then kita go to our first method again. Kita copy that one. Okay, this one. So ini kita nak pindahkan ke dalam prosedur. Okay. Sebab dia jadi non-void method lah kiranya. So kita masukkan dalam. Itu sahaja. Bila dia non-void nampak? Dia tak ada warning kena return apa semua. Okay. So dah siap yang ini. So kita boleh buat step 3. Step 1 dah buat, step 2 dah buat. So kita akan move on to step 3. Kita komenkan this one. Kalau kita disablekan macam ni je, bila kita run, dia tak adalah pergerakan. Kita terus tanya soalan. Okay. So kita kena buat step 3. Invocation ni. Okay. So kita execute the function, pergerakan, the procedure, pergerakan permulaan, kita just letak kat sini. Okay. So kalau perasan pun, dia tak ada apa-apa variable. Tak ada apa-apa parameter yang perlu dalam this one. Parameter yang kita, variable yang kita gunakan, di-declare di dalam function ini. Maksudnya tak ada apa-apa yang kita perlu dapatkan daripada ni. Okay. So kita dah, dah letak kat sini, and then kita dah invoke. So by right now, dia akan sama. Dia akan jadi ada pergerakan, itu je kita nak check kita baru tukar pergerakan. Okay. The next one kita akan buat the idea kita buat lagi satu prosedur. Okay. So kalau kita tengok kat bawah ni, okay. Kalau tadi prosedur yang ini dia tak ada variable, dia tak ada parameter kan. Okay. So this procedure, okay, kita tengok yang kedua. Okay. Prosedur masuk parameter tu yang belakang. Yang ini. Dia tak ada apa-apa kat belakang. Kita tak tambahkan apa-apa dekat belakang. Okay. So, the next one. Okay. Next one, kalau kita tengok, ada lagi satu benda yang kita boleh jadikan juga sebagai prosedur. Which is the sequence of output. Alamak, saya silap. Ini sepatutnya saya letak dalam do in order supaya senang copy. Itu idea dia kan. Kalau tidak saya kena copy 5 kali kan. Dan kena ingat sequence dia apa semua kan. So kita copykan dalam ni dulu. Okay. So yang ini kalau kita tengok, dia pun sama. Tak ada apa-apa calculation dalam ni. Maksudnya tak ada apa-apa kepentingan for us to return back any value. Okay. So kalau kita tengok yang ni, maksudnya kita boleh jadikan dia sebagai prosedur. Sebab dia tak ada apa-apa yang nak di-returnkan. Dia hanya terima. Kalau prosedur yang tadi, dalam kurungan tu tak ada apa-apa yang dia nak terima. Dalam prosedur yang ini, dia ada 1, 2, 3, 4 variable yang dia nak terima. Okay. So apa kita boleh buat dengan yang ini? Sama macam tadi. We go to scene, do the step 1 first. So kita tahu kita nak buat procedure. So add scene procedure. So kita boleh kata, display, print, okay. Print semua output. Okay. Kita bagi nama yang sesuai. Okay. So print semua output. Okay. Okay. So apa yang kita nak buat dalam prosedur ni? Kita nak pindahkan the sequence of output. Kita copy this one. Okay. And then kita letakkan di dalam. So kalau kita tengok dari sini dia dah bagi pula. Okay. So yang ini saya akan tunjukkan nama dia tak mestinya kena sama. Maksudnya ni total male kan, total female, yang the station, and then what ni kan. Yang ni saya biarkan sama. Okay. Yang 3 ni saya tukar. Nak menunjukkan nama dia tak mestinya kena sama. Maksudnya nama dalam main tak semestinya kena sama nama dalam function. Sebab tu timbul pula istilah nama pada function parameter tu, dia adalah formal parameter. The actual yang kita passkan. Maksudnya,
kita akan tambah. So total male, kita tahu dia dalam bentuk full number. Ya, tapi kita tukar nama ni kepada jumlah male. Okay, jumlah male. Male lelaki lah kan. Jumlah. Okay. And then add lagi. Jumlah perempuan. Salah. Full number jumlah perempuan. Alright. And then yang ni youngest patient dengan dua last ni kita maintain. Sebab saya nak tunjukkan the formal and the actual parameter boleh sama dan boleh tak sama. Tapi kalau nak senang kita buat sama je lah supaya tak confuse kan. And then this one, one youngest patient, so whole number juga, kita maintain nama dia, youngest patient. Okay. Okay. And then the last one, ini kita akan bagi nama sama. What to level 2. Okay. Full number. Okay. So siap lah. So what we need to do now is, sebabkan ini semua yang dalam parameter ni adalah kita punya apa orang kata formal parameter. So formally kita kena update dia sama. So ya, jumlah lelaki kita gantikan untuk total. Jumlah perempuan kita gantikan dekat total. Youngest maintain youngest dan setelah ward pun kita maintain ward. So tak masalah. So perlu tak kita standby return? Tak. Sebab dia prosedur. Dia tak ada apa-apa yang kita nak belagakkan lah. Dia nak tunjukkan balik kepada kita punya name. Okay, kepada kita punya first method. Okay. So dah siap kita punya prosedur. So apa kita boleh buat? Step 3 ni baru kita nampak. Okay. So masa step 3 sama lah. Kalau kita komen je, kita tak invoke, dia takkan keluar lah the output. Okay. So kita invoke our print semua ni. Kita start. Nampak? So yang penting adalah macam mana kita mapkan. Okay. Maksudnya kita tahu kedudukan pertama adalah total jumlah lelaki kan. So it should be total female. Total male. And then jumlah perempuan total female. And then belakang ni kenapa dia dah tak keluar. So kita letak je kosong tu, kejap lagi kita update. So yang ini bagus juga, kita letak kosong. Maksudnya kita boleh letak 3 juga. Tak ada masalah. Kita boleh letak berapa yang kita nak. Maksudnya, nampak tak? This is the formal parameter. Nampak? Jumlah lelaki, jumlah perempuan, youngest patient, and then what level. Ini formally. Tapi the actual value come from where? The actual value untuk jumlah lelaki akan datang daripada total male. Sebab tu kita panggil dia actual parameter. So yang ini samalah dengan dalam buku you all. Okay, kalau kita tengok the topic about the parameter. Page berapa pula? Okay. Mana parameter? Page 114. 114 tu, you akan nampak istilah formal dengan actual. Nampak? So, jumlah lelaki, jumlah perempuan, youngest patient, whatever ni adalah the actual the formal parameter. Okay. Yang actual parameternya adalah total male dengan total female. Okay. And then lagi satu tu ni, actual parameter, okay. Actual parameter yang kita hantar daripada main ni, okay, tak semestinya kena variable. Dia boleh jadi actual, dia boleh jadi variable ataupun actual value. Maksudnya kita boleh hantar juga value. Tak ada masalah. Okay. Nampak So kita ada kat sini jumlah total jumlah lelaki kita hantarkan value total male. Jumlah perempuan kita hantarkan total female. Youngest patient kita nak hantar youngest patient. And then what level kita hantarkan what level. So kadang-kadang at least ni dia apa ni namanya, dia ada internal problem lah. Kalau dia tak tahu apa kan, macam tadi. Bila jumlah lelaki okey, jumlah perempuan okey, bila youngest patient dia tak keluar variable yang kita boleh tukar kan. So you ambil je 0, 0 and then lepas dia dah keluar kat sini baru kita tu tak ada masalah. Okay. So by right, kalau kita komenkan this one, maksudnya sepatutnya tak keluarlah output different. Okay. Male, right? And then okay. And then female. Bukan buat dulu. Okay. So kita tengok. By right dia tak keluarlah output kita. Okay. Nah, masuklah berapa kali. Tiga kot rasa ni Kita dah pendekkan.
Oh, return to previous. Okay. Okay. So by right kalau kita tak apa ni namanya, tak invoke kita punya output, tak execute kita punya output, tak keluarlah output kita. Okay. So kita tengok dia keluar tak? Sebab dia tak keluar apa-apa. Sebab apa? Sebab kita tak call. Okay. Simple. So untuk kita keluarkan output, kita kena call. So barulah boleh keluar kita punya output kan. Kita buat sama ya. Ni. Kita buat semula berapa lah? 32 kan. Okay. So okay. Dan 32. 32. Betul? Betul-betul 23. Saya tak ingat yang mana. Kita buat balik pula tadi. Ni lagi. Okay. Dan okay. Dan 32. 2. Okay. And then what else? Oh, last one. Ni lagi. And then okay. And then 3. 32 lah. Kita buat 2 kali kan. So 2 ke 1 keluar. So 3 mil betul. Dan female 0 betul. Youngest negatif betul. And then 32 2. So maksudnya 32 lah. Okay. So siap lah kita punya apa namanya procedure untuk output. Okay. So the next one apa lagi yang kita boleh tidakkan? Sebelum kita buat yang bawah ni, kita buat dulu yang ini. So untuk yang ini, saya akan tunjukkan macam mana nak buat reusability. Reusability ni maksudnya, nak buktikan reusability maksudnya, kita buat function tu sekali je. Tapi kita akan pakai banyak kali. Okay. So kalau kita tengok ni dah cantik lah. Ya, dia punya soalan sama. Question year of birth, year of birth. Ini pun sama. Kita buat sama. Alhamdulillah. Okay. So senanglah kerja kita. Okay. So apa yang akan berlaku? Kita hanya perlu copy satu. Bukan copy 3-3. Copy satu je. So kita copy this one je. Satu je. Okay. And then kita create satu function sebab kita ada benda nak return. Dalam ni walaupun tak ada calculation, tapi kita ada update the value. Sebab kita dapatkan value daripada user kan. So value ni yang kita nak ulangkan. Okay. So the idea of reusability. Okay. So we go to scene, kita tahu kita nak take function dan kita tahu tadi soalan ni kita tengok kan macam kita discuss awal-awal tadi. This set of soalan, 3 soalan ni, dia tanya apa ni namanya? Dia nak dapatkan value integer daripada user. Okay. Nak dapatkan value integer daripada user. So apa kita boleh buat untuk functionnya adalah kita bagilah nama yang tu. Tanya tanya integer value from tanya okay. Tanya user integer value. Campurlah sikit dia Melayu kan. Okay. And then kita tahu kita nak dapatkan value integer kan, whole number. So by right kita nak return whole number. Okay. Kita straight. Okay. So mana-mana programming pun saya akan ajar standby. Tengok. So kalau macam ni dia dah bagi tahu you need to standby the return. Sebab you buat function bukannya buat procedure. Okay. Maksudnya you buat non-buat method. Okay. So standby siap-siap return dulu. Walaupun sekadar return dulu. Okay. And then baru kita masukkan this one. Untuk senang kita faham lah apa yang kita nak buat sebenarnya. Alright. Okay. So kalau kita tengok yang ni, yang kita nak ubah adalah the variable. Okay. And then the soalan. Maksudnya bila kita invoke this function, yang berubah, yang pertama yang berubah adalah soalan. Yang kita boleh ubah daripada main adalah soalan-soalan dia. Maksudnya kalau kita hantar soalan yang berlainan, function ni dah jadi berlainan. Nampak tak? So apa kita boleh buat adalah kita tambah kat sini. Add parameter. Okay. So soalan ni dalam bentuk string lah. So kita buat dalam bentuk string, kita kata soalan buat banyak yang akan ditanya. Okay. Ditanya.
ditanya. Boleh lah. Kan? Tanya. Okey. So, soalan yang akan ditanya. Okay. So, maksudnya, yang berubah adalah soalan. Maksudnya, habis Wolf akan soalan yang Wolf akan tanya soalan yang akan ditanya. And then masa kita nak tanya, kita akan tanya based on soalan yang akan ditanya. Okay. And then bila alien nak jawab, dia akan kata based on soalan yang tanya, dia akan jawab sama macam kita buat dalam konsol kan. Maksudnya patient year of birth equal to something. So itu juga adalah based on soalan yang akan ditanya. So maksudnya apa saja kita hantar kejap lagi kat sini, akan keluar kat sini. Itu idea dia. Okay. And then kita tahu kita bukannya semestinya nak returnkan patient birth. Tak? Kita nak kejap lagi kita nak recycle lah. Kita nak buat reusability tu. Nak returnkan juga treatment level. Nak returnkan juga ward level. Tapi persamaan dia, tiga benda ni, this three things is an integer. Maksudnya a whole number. So, why not kita tukar supaya kita tak confuse. Kan? Kita tukar nama dia. So, apa kita boleh buat? Kita declare a new variable dalam ni. Okay. Kita cakap dengan dia whole number lah. Okay. So, kita boleh bagi nama user integer input. Okay. So, kita setkan dulu. Nampak tak? So, user integer input. So, maksudnya, apa sahaja yang user bakal masukkan, kita tukar. Kan? Patient instead of patient birth lah, specific kita jadikan as user integer. So, barulah user dalam kes ni alien. So, user tu alien. So, kita dapatkan integer daripada alien. So, apa yang nak ditanya? Soalan yang akan ditanya. So, kita boleh buang lah this one. Nampak? So, kita boleh disablekan. So, soalan yang akan ditanya, patient birth lagi ke? Bukan. So, sekarang dia akan jadi user integer input. So, apa kita nak return? Apa yang kita dah update lah. So, user integer input. Soal. Okay. Nampak? Okay. So, this is the idea. Okay. So, siap lah yang ni. So, apa kita buat sekarang? Kita tinggal invoke. Cuma cara kita invoke dia jadi berlainan sikit. So, in the end, kalau kita tengok apa kita buat kat sini. Okay. Kita sebenarnya nak update patient birth je. Kita sebenarnya nak update treatment level je. Kita sebenarnya nak update ward number je. Okay. So, apa kita buat? Kita buatlah macam ni. Kita disablekan dulu. Kita nak update patient birth. So, kita letak kat bawah lah. Supaya nampak perbezaan dia. Jadi, kita slowly komentkan. Atau kita tak je lah kat tempat dia. So, in the end sebenarnya, kita kat sini, matlamat dia dekat line ni adalah kita nak update patient birth. So, still lagi sama. Update patient birth. Okay, is it? Oh, jangan update dulu. Kita run dulu. Kita tengok. Dia tanya tak patient birth? Okay. So, buktikan dululah. So, dia dah bergerak. Dia tanya male, female. Okay. So, maksudnya selepas ni dia skip patient birth. Dia terus tanya treatment level. Betul tak? Dia tak tanya patient birth. Dia tanya treatment level. Nampak? Patient birth dia tak tanya. Sebab kita dah komentkan. Okay. So, sekarang kita still nak update patient birth. Kita bukan nak buang macam tu je. So, what we need to do is, kita reassign patient birth. Kita setkan dululah kepada 0. Patient birth. Okay. Kita setkan dululah kepada 0. Okay. So, macam mana kita nak panggil function ni? So, kita ambil daripada okay. So, kita ambil daripada function dia. Tanya user. Letaklah dulu hello. So, kalau kita letak hello, dia akan tanya hello lah. Takkan kita nak tanya hello lah. Kita hantar hello, dia tanya hello. Okay, dia nak tanya mail, lepas dia tanya hello. Semua benda tanya hello. Hello, masuk pun hello. Apanya hello? Kan? So, kat hello tu lah yang kita hard code kan. Soalan sama macam contoh yang tadi. Saya dah kata, the actual parameter tak semestinya variable. It can be variable ataupun the actual value. So, salah tak kalau kita nak hantarkan ayat dia dekat sini? So, instead of kita hantar hello ke apa ke variable ke, kita terus hantar customize string apa yang kita nak tanya. So, by doing this, apa kita buat? Tengok So, after dia tanya gender, dia akan tanya patient birth.
Nampak? Semua dia tanya question. Based on the soalan. So, apa soalan kita? Soalan kita adalah question year of birth. Senang kan? So, sekarang the idea of reusability maksudnya kita komenkan this one. Let's say telur. Okay. Alamak, astagfirullahaladzim. Saya berat je lah. Saya mesti nak undo. Boleh tak undo? Apalah, saya dah share kan. Saya buat je lah. S baru. Baru tersilap terlupa. What is it? What's the name? Method. Okay. Hari ni. Yang lama dah share kan. Okay, so yang ini apa kita nak buat? So kita invoke lagi nombor 1. So kalau kita komen 2 ni, kan? Tanpa kita invoke, so kalau kita disable kan, maksudnya dia hanya akan tanya 2 benda. Male, female dengan year of birth. And then dia loop. Okay, kita tengok So soalan kita jadi ni lah. Male, female, and then year of birth. 1, 2, 3. And then male, female lagi. Kan? Dia tanya gender lagi. Nampak? Okay? Sebab apa? Sebab kita cancel soalan tu. So, boleh tak kita gunakan function yang sama? Boleh dalam kes ni. Sebab after all, treatment level pun kita declare sebagai whole number. Nampak dia? Treatment level pun kita declare sebagai whole number. Nampak? Patient birth kita declare sebagai whole number. Treatment level pun kita declare sebagai whole number. Okay? So, apa kita boleh buat? Kita reassign. Okay? Treatment level. Ni treatment level. Treatment level. Okay? To 0 first. Asal kat dalam. Buatlah. Okay. And then baru kita invoke kita punya function. So apa kita nak tanya? Kita tanyalah dulu hello. Tapi sebenarnya kita nak tanya one. Kita kan copy from the old one ataupun type lah yang baru. Then replace the question that we going to ask. So kita ganti-ganti tu. Simple je. Kan? So kita run sekali, check. Keluar tak sekarang? So by right, M. Okay. C. Dia tanya treatment level. Nampak? Dia dah keluar. Okay. So, okay lah. And then bacanya pergi balik pada gender. Okay. Sebab kenapa dia pergi balik pada gender? Sebab kita tak siap lagi. Kita tak siap lagi buat yang last. Usability untuk yang last. The last one will be word number. Okay. So, fine. Okay. Word number. Okay. Word number. Kita setkan dulu 0. Okay lah. Kita letak hello lah first. Kan? Tunjuk siap terus ya. So kita letak hello dulu. Okay. So kalau kita letak hello, dia tanya hello lah nanti. So, kita tengoklah dulu apa soalan dia tanya. Kalau dia hantar hello, dia keluar hello. Okay. Macam ni kita hantar hello kan. So kita masukkan 154. Okay. And then 1. Okay. Dia tanya hello. Hello. Nampak? Soalan dia pun hello kat sini. Apa? Nak tanya jawab hello kan? Dia jawab lah hello guys. Nanti dia error. Hello guys. Error kau. Okay. Sebab kita tanya soalan tak tahu apa kan. Dia punya conversation kita buat lagi kan. Kita tak buat ada delay pula. Kalau tidak nanti boring kan. Banyak kali loop kan. Okay. So kita ni lah. Nampak So kat sini lah kita gantikan kita punya soalan. So kalau kita tak nak keluar hello, janganlah letak hello. Letaklah apa yang kita nak tanya sebenarnya kan. So kita letakkan sini. Nampak? The idea of reusable. So kita buat prosedur ni sekali je. Tanya user integer value sekali je. Tapi kita boleh pakai 3 kali. So tak special 3 kali lah. Boleh pakai 2 kali je ke. Nak pakai 100 kali pun boleh. Okay. Yang atas ni boleh tak kita buat yang sama? Yang ini kita boleh buat yang similar. Tapi tak boleh buat. Tak boleh invoke pakai tanya user integer value lah. Sebab patient gender ni kita declare dia sebagai text string. So macam char lah. Kita sebenarnya nak guna char kan. Tapi sebab tak ada char dalam Alice, so terpaksa lah pakai text string kan. So yang ini kita tak boleh buat. Yang ni bukanlah tak boleh buat. Kita kena buat yang baru. So kita buat yang similar macam ni. Macam ni kan. Yang ni kita buat. Tanya, kita buat baru. So yang ini dia akan jadi. Kita buat soalan yang sama. Tanya user character. Then so apa kita nak pulangkan? Dalam Alice yang bagusnya kita boleh pulangkan. Okay.
ulangkan. Okay. So apa parameter kita sama. Kita ikut sama soalan yang akan ditanya. Okay. So kita boleh buat yang sama. Yang ni kita buat bahasa orang putih juga. Okay. The question that going to okay. 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 So apa yang kita nak buat dalam sama. Okay. Similar. So apa kita nak copy, kita copy lah. Mana dia? First method. Oh, dia bergerak. Saya tak nampak. Copy dia. Okay. Next, temukan ke sini. Kita return. Return dulu siap-siap. Apa nak return? Return lah hello. Okay. So yang ini, yang akan berubah sama macam tadi lah. So kalau kita tak nak update ni dulu sebab kalau tadi perasan, kita kena tukar this one kan. Kita kena redeclare a variable. Okay. So kita start. So ni kita tukar. Sepatutnya karakter. Okay. So kita tanya karakter lah. Okay. So kita setkan dulu as hello lah. Okay. Tanya karakter. So yang ini yang kita nak update kan. So, apa kita boleh buat? Kita kena tukar this part dulu. So reassign. So instead of question gender, kita update sepatutnya karakter. Yang hello dulu. Kita copy dulu siap-siap lah. Bukan soalan. So yang ini, apa kita nak buat? Kita nak buat this alien, dia dapatkan string daripada so apa soalan yang nak ditanya? Soalan yang the question going to be asked lah. Okay. So sekarang kita just tukar. So instead of kita hardcode question gender kat sini, kita tanyakan dia based on the question going to be asked. So kat sini, sama juga. The question going to be asked. Dan yang ini kita tukarkan kepada sepatutnya karakter. So apa yang kita nak returnkan? Kita nak returnkan sepatutnya. Simple. Okay. So kalau dekat first method, okay. So kalau kita just komenkan this one, dia tak tanya lah pasal gender. Tak tanya lah pasal gender kan. Dia terus skip tanya pasal passion. Okay. So kalau kita nak tanya pasal gender, kita kena buat the invocation. So bila procedure, kita kena ingat, kita kena start daripada bila procedure, bila function, kita kena start daripada assign. Assign apa? Kita tahu nak assign patient gender. Okay, patient gender. Patient gender, kita letakkan dulu lah hello. Okay, ini kita copy guys sekejap. Kalau dah error tadi, you all tahu. Terpaste pula. Okay. So yang ini, siap kita tahu. So kita invoke lah. Kita punya function. Kat this, tanya user character value. Padahal kita dalam tu, dia hiddenkan dia tanya ni kan. Tapi nama dia dah start. Kan? Kita tanyakan yang ni. Kita custom string, kita paste. So kita boleh buat macam tu. Okay. So by right, dia sama. Dia akan keluar juga lah. Okay, ya. Dia akan tanya ni dulu. Gender dulu. Dia akan take as lah. Okay. Okay. Next one, kita try ubah yang lain Sampai last kali kita try ubah ni semua. Saya nak try juga ubah ni. Boleh tak? Kalau paling kurang pun kita buat function, invoke function. Jadi saya rasa macam susah lah. Lagi kita tak gunakan apa namanya simbol N. Itu mungkin boleh. Kita buat yang satu kita buat jawab soalan. Okay. Yang satu kita buat simbol. Kita try. Okay. So, yang ini dah jadi function, yang ini dah jadi function. Yang ini pun kita boleh buat function. Walaupun satu calculation yang terlalu simple kan. Tapi kita boleh juga jadikan dia sebagai function. Sebab dia nak update kan. So bila ada assignment error macam ni, okay, maksudnya dia function. Kalau dia tak ada apa-apa semestinya, maksudnya dia consider. Okay. So, yang ini kita boleh jadikan function. Walaupun macam membazir kan. Tapi sebab idea dia adalah, in the end saya nak tunjukkan semua benda dalam programming kita boleh functionkan. Kecuali loop yang luar. Macam loop yang luar ni pun boleh juga. Tapi kalau you function yang this one, apa akan jadi adalah you punya main jadi kosong terus. Jadi susah pula nak tiga je kan. So biasanya kita tinggalkan satu loop. Okay. Biasanya tak ada if pun dalam tu, kita tak tinggalkan if dia. So yang ini jadi kita decide macam mana kita nak buat. So mungkin saya tunjukkan macam mana paskan guna global variable. Okay. So how? Tapi bila kita nak guna global variable nanti banyak saya kena
female ni lah. Perubahan ni. It's okay. Untuk membuktikan ni pasal. Okay, so this one kita buat counter dulu. Second lah ni. Okay, kita buat counter dulu. Kita buat lah nama dia counter. So ni ada return, ada nak update. So by right dia adalah function. So add another function. Buat nama dia. Kita bagi nama dia function count up. Sebab kita tambah satu kan. Nama dia function count up. So dia adalah full number. Okay. Siap yang that one. Okay. So, kita pergi kat sini. So apa kita nak buat kat sini? Kita copy je lah. Yang ni kita buat nama dia memang tak ada sama. Okay. So apa yang kita nak buat dalam ni simple je. Nak tambah satu je kan. Okay. So apa kita boleh buat adalah sendiri je. Kita tahu nak tambah satu. So apa kita buat? Kita buat je sendiri punya. So dia tambah satu. Okay, tambah satu. Okay. So kita buat accept lah whole number itu 0. So apa kita nak buat kat sini? Kita yang ni kita buat cara okay, saya tunjuk tiga-tiga cara ni yang saya tunjuk setakat ni. Maksudnya first you declare, okay, and then you update the variable and buat calculation yang you nak buat. Contoh macam ni lah. Kita try tengok dalam Alice boleh buat ke tak. Kalau dalam C++ boleh buat. Okay. So yang ni tambahkan dengan satu and then baru kita returnkan. Ini namanya kita returnkan tambah satu. So yang ni cara yang pertama. Okay, bukan cara yang pertama. Orang kata cara baru belajar lah. Okay. Saya declare dulu. Declare tak boleh buat kat luar. Tak apa, kita try. Okay, kita kat dalam. Jumpa tak return? Boleh. Okey lah kot. Kan? So dia return kat sini. So okey. Ini cara yang pertama. Okay. Kita bagi nama dia cara saya budak baru belajar. Okay. Kita kata beginner lah. Okay. Okay, beginner. So macam ni saya. Okay. So kita try cara yang kedua. Okay. So maksudnya kita kena komen kan lah. Kalau tidak dia akan invoke the first return. Okay. So kita nak buat cara, ada tak? Boleh tak kita buat cara ini? Okay. Kita buat cara yang kedua ni. Kita bagi nama kita. Okay. So kalau cara yang pertama, inilah dia ada. Okay. So cara pertama maksudnya kita declare, kita update, kita return. Okay. Cara yang kedua, okay. Patutnya dalam C++ pun boleh buat macam ni. Cara yang kedua adalah kita buat pendek sikit. Okay. Kita tak boleh update macam ni. Sorry. Kita kena buat macam ni. So tak ada cara lain. Sebab sebenarnya kita kena dapatkan value daripada main kat sini untuk update. Bukannya 0 yang kita tambah. Kalau tidak, selamanya 1 update 1. So apa parameter kita? Initial value. Value asal. Initial value. Boleh lah value asal. Value loop lah. Kita pakai nama value. So kat sini kita kena tambahkan lah. Okay. So tak boleh lah buat cara expert dalam ni. Kita try sekejap lagi kalau boleh. Kat sini at least tak boleh kalau macam tu. Sebab at least dia parameter dia must be assigned tu. Whole number. Okay. Whole number. Initial value. Value. Dari. Dari main lah. Dari. Dia tak ada main. Kita punya nama. My first. Okay. Dan yang ini. Maksudnya kita ada action. Maksudnya kalau loop tu tengah loop kali kedua, maksudnya dia hantar value 2 lah. Dalam my first method ni ada value 2. So 2 masuk kat sini, 2 tambah 1, jadi 3. So kita return kan 3. Okay. So siap, the first one. Okay. So cara yang kedua, kita try kalau boleh. Okay. So cara yang kedua, so, cara yang kedua, kita ambil, dia hantar 2. Kita terus tambahkan. Mungkin boleh kita terus tambahkan kat sini dengan 1. Okay. And then maksudnya kita terus return tambah 1. Maksudnya 2 tambah 1 jadi 3. Okay. 2 tambah 1 jadi 3 kan. So tambah 1 jadi 3. Dia return kan 3. Settle.
Boleh tak kita returnkan? Ni kita nak assign nanti tak boleh ni. Sekejap boleh tak assign? Tak ada driver. Nampak? Kita masalah ini satu dia tak boleh drag, dia tak boleh apa ni? Update terus driver. Maksudnya driver tak boleh terus pakai. Dia must be assigned to something. Okay. So maksudnya boleh tak kalau kita buat macam ni? Kita try. So dia ada lagi satu yang saya panggil cara expert lah. Okay. So expert punya style ni dia kira dia terus return. Tapi dalam engine saya tak sure. Try. So dia kira terus return, kita tak return terus. Okay. So apa kita nak returnkan, kita nak boleh. Okay. So kita terus returnkan tambah satu. Sama kan? In fact dia sama, betul tak? So yang ini apa dia buat? Yang pertama. Okay. Dia hantar, dia katakan daripada Microsoft method tu, dia hantar value 2. So 2 masuk kepada tambah 1. 2 tambah dengan 1, jadi 3. Kita returnkan 3. Okay. Yang ni pun sama. Hantar daripada main 2. 2 tambah 1, tambah 1 jadi 3. So return 3. Yang ini hantar 2 tambah 1 terus return. Jadi 3. Nampak? So samalah. 3-3 dia sama. Right? So kita ada cara beginner, cara expert ataupun cara kita. Yang ni saya biasa panggil cara budak baru belajar lah. Yang bawah ni saya panggil cara budak akan. Dia shortcut je tu. Okay? Nampak? So yang ni saya komenkan lah. Ni. Okay? Cara-cara yang lain ni komenkan. Tapi kita kekalkan. Sorry. Pula. Pada itu. Sebelkan. Banyak lah pula kan. Delete kan. Right. Nampak? So sebenarnya kita buat satu je. Okay. Kita balikkan lah. Boleh lah macam ni. So kita tengok. Jadi tak loop tu 3 kali. Itu yang penting untuk kita check. So apa kita buat kat sini? So sekarang instead of initial macam ni. So apa kita kena buat? Kita still lagi nak assign initial value. Okay. Tapi initial value tu kita assign dengan 0 lah. Okay. Tapi instead of kita buat tambah 1 dekat sini. So apa kita buat? Kita hanya perlu panggil kita punya function. So this function fuck up. Kita gantikan kat sini dan kita hantarkan kita punya solution. So dia akan sentiasa update. So kita try buktikan jadi tetap. Okay. Right? So by right dia sepatutnya berhenti after 3 kali lah. Kalau tak berhenti maksudnya something wrong. Okay. Okay. So yang pertama lagi. 2 tadi kan 2. Yang pertama lagi. Kita nak dia berhenti after 3 kali lah. Sebab kita buat loop ni terlepas pada 3 kali. Supaya tak lama tu. Biasanya. Okay. Itulah. Wah. Nampak? So dia masih lagi boleh keluar daripada. Maksudnya kita punya penambahan tu dia berlaku lah. Dia sukses. Okay. Siapnya itu. And siap. Semua dah jadi procedure. Kecuali this one. This one pun sebenarnya dah jadi function kan. Dah jadi method. Dah jadi function. Cuma kita masih ada lagi ada if. Boleh tak kalau kita nak buat if? Saya fikirkan. By right boleh male dengan female, so dia hantar gender. Tapi kita try tengok soalannya, boleh tak? So, kita kena ikut soalan ke tak? So yang ni dia hanya hantar gender. Then dia calculate, dia return. So bila dia calculate, dia return, apa kita buat dalam functionnya? Calculate gender, kita dah lupa. Kita buat plus 1 je. Okay, faham. So macam mana? Mungkin kita terpaksa jadikan dia method dalam method. It's possible So kita try buat. Yang ni advance lah kiranya. Very advance. Yang ni advance. Even dalam 1 to 6 pun insyaAllah you tak belajar lah. Method memanggil method. Okay. Function memanggil function. So yang ni kalau kita tengok, kita perlu passkan the gender. Okay. And then sambil tu juga kita perlu passkan total male dan total female. Okay. So total male ni kita akan passkan tapi kita akan dapatkan balik guna return. Total female kita akan passkan. Okay. Tapi kita akan dapat balik guna parameter. Okay. So
definition of Alice, sebab dia nak simplifykan the idea, dia tak ada written by reference. Okay. Cuma dia hanya ada, dia lagi senang kita pakai. Alice ni dia dah galakkan sebenarnya pakai global variable. Okay. So ni saya introduce kat you all awal sikit lah pasal global variable. Patutnya next week. Okay, so global variable kita boleh buat kat sini lah. So kita boleh tambah kat sini unmanaged ni kan. Okay. So kita tambahkan kat sini, kita tambahkan satu. Variable field. So data type dia, kita tahu kita nak create global untuk ini. Okay. So whole number, kita bagi nama, sebelah tak pakai. Apa kita nak pakai istilah. Sebelah perempuan tadi kan. Total. Perempuan dah, wanita. Wanita. Kita letakkan 0. So kita akan hantarkan gunakan global variable. Okay. So, boleh tak kita update kat sini? So maksudnya jelas kita kena pakai total wanita. Itu pula yang previous dia. Tak apa. Kita buat satu assignment. Terpaksa Dia lagi ada simple assignment. Buat nak pakai global variable. So maksudnya instead of kita pakai total female kat sini, kita nak tukar lah. Untuk yang ini kita pakai special sikit. Okay. Kita nak pakaikan dia, nama istilah dia. Kita reassign kat sini. Okay. Nampak? Dia ada satu. Global. Nampak? Properties ni kan. So total wanita ni, kita nak dia ambil value daripada total. Yang inilah. So kita letakkan ni. Kita tambahkan satu komen edit. Move value from total to global. Tapi nanti kita kena update balik. Global. Tak cantik juga sebenarnya. Jadi kita terpaksa sebab kita tak ada written by reference. Tapi boleh tak kalau kita buat? Kita try lah. Kita try tengok Okay. Dan yang ini, but in the end, kita kena update. Global jadi balik total. Okay. So yang ini terpaksa buat lah. Okay. So maksudnya, kita letakkanlah satu komen kat sini. Okay. Dan kita tukarkan yang ini jadi, lama mana boleh? Mana dia? Kat sini. Okay. Move value global back to Okay, so ni kita pindahkan ke global variable. Kat bawah ni apa kita nak buat? Kita nak pindahkan balik kepada total. So maksudnya total female, pindahkan balik kepada paksa lah. Dua line ni. Kita tak boleh nak buat apa Okay, boleh kot. Kita try Kalau tak jadi lah. Sebab dia jadi tedious sebab kita try ikut soalan dan kita try ubah kita buat kita pada awal. Okay, so this one kita nak pindahkan. So simple lah. So yang ini tadi calculate gender. Okay. Jadi kita buat sama lah. Kita buat nama dia boleh buat sama. So add function. Kita bagi nama. C gender. Okay tak? Return type must be set. Okay, tak ada masalah. Ni lagi satu lah. Okey juga. Kita buat nama sama ni lagi satu So yang ini, boleh tak kita try return whole number. Okay. Calculate gender is not available. Dia lock terus. Okay. Good. Dalam Alice dia lock. Okay. So kalau dalam C++, nama function boleh sama nama function ataupun prosedur boleh sama. Antara satu sama lain. Okay. Sebab the uniqueness of your function, of your procedure bergantung pada parameter you have. Walaupun nama dia sama tapi yang ni ada satu parameter, yang ni ada dua parameter, dia dikira sebagai unique. Tapi at least dia lock lah. Maksudnya dia tak bagi nama sama supaya tak timbul masalah confuse. Okay. So kita tambahkan lah with global. Okay. So kenapa kita gunakan global ni? Sebab global kat mana-mana pun boleh. Okay. Ini dia boleh sentiasa update. Okay. So parameter yang kita perlukan yang pertama adalah
Ini tadi jantina. Kita akan jaga itu pada jantina. Dan total meal kita kekalkan supaya tahu boleh selang-selang lah. Betul? Okay. And then yang last ni, yang parameter yang last ni, yang ini yang kita nak hantarkan daripada jumlah wanita tadi. Okay. Oh no. Kita nak buat jadi global. Kita lupa. Oh no, ni tepat lah. Kita tengok. Patutnya dia buat kat dalam ke dia buat kat dalam. Dia confuse pula. Okay. Patutnya kita hantar. Oh, bila global kita tak perlulah hantar. Kita boleh tak kalau kita nak hantar juga global? Boleh kot. So kita hantar je lah. Supaya kita ada mapping dia kan. Okay, boleh. Kita boleh. Sila. So yang ini kita hantar jumlah. Jumlah total dah. Apa semua dah. Apa dia nak pakai istilah ni. Total woman lah. Okay. Okay. Woman. Kita nak buat. Okay. Yeah. Okay. So yang kita nak pindahkan ke dalam ni adalah this procedure. Okay. Boleh tak kita input dalam ni dah? Boleh. Okay. So what we need to do here, kita kena update je. So yang ini, jantina, update ke jantina. Jantina kan? Update jantina, section gender. Oh yang ini. Sekejap. Section gender. Kenapa dia jadi, oh yang ni kita hantar kepada function jantina. Dan jantina region. Okay. Dan total male. Yang ni daripada prosedur kan, daripada function kan. So, tak ada masalah. Tak ada je totalnya sama dengan totalnya. Totalnya sama dengan total. Totalnya sama dengan totalnya. Okay. Oh, okay. Tak boleh. Kita nak buang lah. Boleh. Nak buang tu macam ni. So, by right global parameter kita tak perlu hantar lah. Yang ni kita nak buat lah. Kita nak tunjukkan dia hantar. Okay. So, kita hantar based on the global. Okay. Saya tahu. So, untuk return, boleh tak kita nak return terus main? Boleh? Yang ni boleh pula return. Oh, sebab dah assign. Boleh kot. Okay, kita cuba Kalau dia jadi 0, maksudnya kita kena rewrite. And then, okay. So, male kita gunakan return. Okay, tapi untuk total woman ni, kita akan return gunakan global variable. Okay. So, maksud kita return kan guna global variable tu, kita ingat global variable. So, kita gunakan assignment statement je. So, this wanita, nampak? Dia dah sediakan. So, this wanita, kita nak returnkan total. Total woman. Why total woman? Patutnya kita nak returnkan total female. Total male. Woman. Oh, okay. Total woman. Total female. Kita tak suruh. Kenapa total male boleh? Sebab total male part of the variable kat atas. Total woman pun part of variable kat atas. Okay, faham. Maksudnya dua variable ni kita kena redeclare lah dalam ni. Okay. Perlu tak kita redeclare? Kalau kita buat macam ni, maksudnya kena redeclare tak? Itu soalannya. So, yang ini kita buat apa? Tak ni. Sebab dia limited Kita cuba juga kita logik tu.
Maksudnya this line kita kena buat baru lah. Tak apa. So assign, kena redeclare dulu lah. Kan? So yang ini kita redeclarekan dia. Kita redeclare variable lah. Yang ini dah habis aja setelah. Yang ini decimal, kita setkan huruf decimal number, setkan huruf. Okay. Dan yang kedua, okay. Whole number, okay. So yang ini kita kena reassign. Okay. So reassign calculate gender. Okay. Oh, reassign. Okay. Dan setkan huruf dulu. Reassign siapa ya? Reassign lelaki huruf. So calculate gender. Okay. Then calculate gender, the first one is Filipina. And then total male, and then baru keluar total woman. Okay. Sini ni kita boleh berikan. So sekarang wanita itu zero. Dan calculate gender. Dan the first one Filipina, yang kedua adalah totalnya, yang ketiga adalah total. Total woman, total woman, total woman, totalnya, totalnya, totalnya. Okay. So yang ini maksudnya kita nak returnkan mate lelaki. Kita returnkan lelaki. Okay. Dan yang ini, so yang kita nak returnkan gunakan variable adalah one. Nampak? So yang ini kita just assign je. Okay. Hopefully it work. Okay. Sekejap yang ini. Dan so maksudnya kita boleh buanglah yang tadi. Ini boleh komenkan dia. Okay. So bayar yang pertama ni tak perlu maksudnya. Yeah. So yang ini kita nak update kan. Ingat tak kita returnkan lelaki ke perempuan? Kita returnkan lelaki. So maksudnya kat sini kita assign lelaki lah. So lelaki. So lelaki. Total. Okay. So yang ini kita invoke calculate gender global lah. Okay, kita letak ni ulang. Ni reassign. Oh, saya letak kat bawah ni. Move value from local to apalah sini. Okay. Ini kita letak dalam sini. Okay. Tak nampak kita tekan je lah apa yang boleh tekan. Okay, tak apa. Kita pakai sekarang. So, Argentina passion gender, betul. Total male, total male lah. Total woman, total female. So, by right, kita masih lagi dapat resultnya. Okay, so, tekan dia dulu. Dan, okay. Okay lah kita try masukkan. Katakan dua lelaki, satu perempuan lah. Male, okay. One. Masukkan female. Okay. One. Okay, dan kita masukkan male balik. One. Nah, one lah katanya. Word of male, one. Kenapa dia ini dia tak berjaya dia tak berjaya. Kenapa dia tak berjaya? Sebab total wanita total wanita kita update bukti wanita. Ini kita dapatkan bukti wanita. Oh, sebab in the end lelaki. Okay, sebab in the end lelaki. Kita buat lelaki tu zero. So, dia always reset to zero. Jadi kadang-kadang kita buat yang ni, dia reset to zero. Faham? Pula. Betul juga dia kata. So, sepatutnya tak perlulah ada semua.
Maksudnya if else ni tak perlu ada lah. Kalau kita dah buat if else dalam tu. So kita terus invoke. So apa kita buat? Ada logiknya juga lah. Kita tahu ini kita terus hantar Argentina. Argentina, dan fotonya, dan foto. Kalau tak jadi, kita buang yang ni Sebab dia tak semudah buat dalam kitab lah. Panggil function dalam function. Lepas tu dalam C++ pun dia tak belajar. Sama. Maksudnya, tak kisah apa-apa sebab dalam prosedur dua ni, masih lagi ada if else. Betul tak? Dalam calculate gender ni kan ada if else. Dia akan buat checking juga. So, maksudnya, dia hantar apa result yang dia hantar ke sini, dia terus update sini, kita terus return. Okay. Macam tu. Kita try again. Mail. One. So, kita expect mail 2, mail 1 lah. The first one. Dah, sudah. Dia hang. Lepas tu dia hang. Dia run this one. Then dia hang. Okay. Okay, good. Okay. Kita try sekali Betul ke dia hang? Kalau dia hang maksudnya tak boleh buat lah. Saya tak boleh nak fikir logik dia dalam one. Okay. One. Okay. 1, 2, 3. Dia hang. Itulah dia hang. Dia hang apa ni? Dia tak ada. Apa dia hang lah. Bila kita buat macam ni. Dia invoke, dia return. Dia invoke, dia return. Masalah dia. Dia return apa? Dia return dia ada. Kalau tak ada, dia buat. Tak ada return 0. Kalau dia nil, dia buat. Kalau dia female, dia return 0. Oh, saya tahu kenapa dia. Kalau dia return 0, dia kata mail, dia input mail. Dia tak input female. Dia tak input. Bila kita hantar ni, kita tak boleh. Yang last ni tak boleh. Very serious. So cancel lah. Kita delete lah. Macam ni kita nak delete. Okay. Elok juga lagi tu silap. So kita belajar delete procedure pula. So go to our scene. Global So kat scene ni, we boleh delete lah. Ni, just click down. Next. So bila kita delete, jangan lupa delete yang dekat main lah. So yang global variable tu pun kita boleh delete. So maksudnya kita tinggalkan satu if. Sebab dalam if tu kita dah invoke function. Jadi semua pun kita delete. Ni dah delete. Tak ada masalah. Oh, tak delete. Kita boleh delete dah global. Oh, dia tak boleh nak delete sebab ada ni. Sebab kita delete dulu yang dekat. So, this one. Nanti baik kita tak buang. Kita buang lah balik ni. Oh, sorry. Delete this one. Okay. Where is it? Okay. Yang ni lah kan? Okay. Kita enable balik. Klikkan dia. Okay. Dan yang ni kita delete balik. Ada ni post lagi. Boleh tadi? Betul dia ada ni. Alright. Okay, dah. Dengan ini dah siap. Tekan dulu. Dan scene. Baru boleh delete this one. Ingat. Oh, tak boleh lagi. Kena delete ni dalam. Ada lagi. Kat mana masuk masih ada. Oh, tak. Kita try delete variable. Variable dalam ni lah. Kita delete ni dulu. Masuk masuk. Oh, nak delete boleh share. Bila dah masuk global ni. Ini sepatutnya kita delete. Delete lah sebenarnya. Belakang dia. Untuk dah masuk ni. Our scene.
very good. Dah boleh. Yang ini, dia ada lagi dalam ni. Rasanya kita dah buang semua dah. Seperti ni, okeylah. Dekat sini lah kita play around tadi kan. It's okay. Saya tengok. Kita tak boleh. Dah boleh. Okay, cantik. Okay, nampak So that's how we do it lah. And then what lah? So habis? Habis kita hari ni. So maksudnya hari ni apa kita tengok? So maksudnya hari ni the first one, kita tengok kita punya procedure. Without any parameter. So dia tak ada apa-apalah yang dia paskan. Procedure without any parameter. And then yang kedua, kita buat procedure. Kita buat procedure. So tadi kita tengok procedure without parameter kan. Alright. So yang kedua ni, kita tengok procedure with parameter. Tapi procedure maksudnya dia tak ada return lah. Procedure with parameter. Okay. And then yang ni kita tunjukkan the idea of reusability. Maksudnya kita pakai, kita buat sekali, kita pakai pada sekali. Okay. The idea of reusability. And then yang ini kita, yang ini tak ada apalah. Kita just nak pindahkan yang ini kepada kita buat function kita sendiri. Okay. Yang ini pun kita just buat function kita sendiri untuk count up. Tapi yang ini saya introducekan lah. Beginner punya style, intermediate style, and also expert punya style. Okay. So in the end, my first method kita hanya tinggal satu loop dan yang ini kebetulan tinggal satu if lah. Sebab kita tak boleh nak extendkan guna parameter. Okay. Kita sharekan semua dulu. Okay. One, okay. Direction habis. So kita punya input hilang. Input kita dalam loop Bolehlah ni. Kita dalam loop. Okay. Kita dalam loop. So kalau kita buat macam ni, dia letak komen ni tak buang kan. Tak nampak lah macam apa special. Apa yang special sangat pasal we call this function. Dengan ni saya tunjukkan what happens to our program. Kalau you comparekan dengan previous session lah, first session kan, dia akan jadi sangat panjang kan. Dia nampak macam panjang dulu. Okay. So yang ni kita habiskan ni dulu. Okay. So yang ni kita savekan dulu. Dan saya savekan lagi. Okay. So the idea of the function lagi satu adalah easier to manage. Maksudnya senang you nak cerita. Nak divide kerja ke macam mana. Sebab apa senang? Sebab program you akan jadi pendek. So pendek kan jadi macam ni. Ini dah final. Okay. Kita buang semua yang kita komen. Hopefully kita boleh print screen dalam satu. Tak boleh juga tu. Sebab kita boleh declaration quite pula. Hopefully kita boleh print screen dalam satu ni je. Dalam satu apa yang kita kata tak boleh. Sebab declaration kita panjang. Okay. Nampak tak? So kita punya ni dah jadi sangat pendek. Okay. Ini dah jadi sangat pendek. Okay. Dia declaration kan. Sebab dia jadi satu muka surat je. Sebenarnya satu kan. Cuma sebab ada kepala atas ni kan. Full screen boleh. Window. Tak boleh. Dia tak boleh. Full screen. Okay. So inilah idea dia. Sebab dia dah jadi pendek. So in the end dalam ni ada tak screen out? Tak ada. Ada tak tedious calculation? Tak ada. Kan? Kita hanya tinggalkan satu loop dengan satu if. Kalau nak lagi cantik sebenarnya hanya tinggalkan satu loop. Loop ni tak boleh buang. Kalau you jadikan loop ni function boleh. Tapi masalahnya adalah hilang lah program ni. Jadi tak macam tak ada program. Kan? Sebab tu kita tinggalkan satu loop. Sekurang-kurang. Okay? So, any question? Nampak tak? So, kita boleh buat sampai dia habis lah. So, tak ada masalah untuk you all kosongkan you punya my first method ataupun kosongkan you punya apa namanya kosongkan you punya function dan kita okay.
So, ada apa soalan untuk hari ni? Any question for today? Ada tak? Any question for today? So, kalau tak ada apa soalan, bisa chapter ni function. Okay. So, hopefully next week kita boleh move on to our last topic, which is event. Event tu maksudnya kita punya, macam sekarang pergerakan kita fix kan. Jadi kita dah tahu nak bergerak ke mana, pusing kanan, pusing kiri. Lepas ni kita akan buat macam game. Okay. So, kita boleh control lah pergerakan. Okay. So, if there is no question, don't forget to fill in your attendance. Okay. Ada kita check tu. So, parameter tu, kita call out variable ke apa? Apa parameter tu? Okay. Parameter tu dia macam mana lah. Okay. Tekan compare dengan kita. Jadi orang nampak lah. Sebab dalam element tak nampak asal. Okay. So, parameter tu macam ni. Katakan kita ambil ni banyak ni. Print out. Okay. Yang ni lah. Sebab dia ada comparison kan. Ada dengan. Okay. So, parameter ni maksud dia kalau dalam C++ nak. So, function tak kisah lah. Kalau dia tanya parameter kan. Maksudnya, sama ada dia void ataupun non-void, dia function tu, dia prosedur tak kisah. Okay. So, ni nama. Okay. So, parameter ni kat belakang. Okay. So, apa parameter ni buat? Okay. So, bila kita buat step 1, dia macam ni lah. Okay. Step 1 sebenarnya tak perlu buat ada, katakan kalau you ada parameter kan, letak INT. Tak perlu buat dia X. You hanya perlu letak INT je. Okay, untuk step 1. Okay. Tapi untuk memudahkan awal-awal ni letak lah. Okay. So step 1 macam ni. Okay. Step 2 buat dia punya. Kita kena discuss kat definition ni lah. Okay. So bila kita bercakap pasal parameter, parameter tu yang dalam kurungan ni. Maksudnya parameter boleh jadi tak ada. Tak ada masalah. Kan? Kita dah buktikan pun macam yang ni. Gerakan permulaan tak ada parameter. Ataupun dia boleh jadi satu. Tak ada masalah. Nak lebih daripada satu pun boleh. Okay. Nak lebih daripada satu. Sama kan? Okay. So nak lebih daripada satu. Boleh. So apa kita nak buat dengan parameter ni? Kita nak buat simple je. Kita nak buat, katakan, betul? Return. Kita buat cara buat export lah. Return X plus Y plus. Kita nak tambahkan ketiga-tiga. Itu je yang kita nak buat. Okay. So parameter ni, kita kena comparekan dengan main. So maksudnya main tu macam dalam Alice kita panggil dia my first method lah. Okay. So dengan my first method main, so dalam C++, the first step will be main. So sama juga lah. Sebabkan kita tak tahu dia pasal ada return lah. So baiklah kita tahu lah dia jenis ID. Okay. So kita boleh buat lah int jawapan sama dengan so step 3, dia sama je. Ni step 2 kan. Ni step 2. Okay. Ni. So kalau dalam C++ ni step 2. Okay. Ni step 1. Step 1 ni mati dengan semicolon. Itu je beza dia. Function declaration. Kat mana? You belajar lah. Saya ajar nanti. Takut actually orang kata lain, dia jadi lain lah. Step 1 macam ni. Okay. Step 2 macam ni. Simple. Okay. Tapi step 1 tak selesai macam ni. Dia boleh jadi macam ni. Tak ada salah. Okay. Sebab dia prototype. Nama dia function declaration. Kalau you buat style macam ni, dia jadi declaration. Sebab tu dia ada dua nama. Dia jadi declaration. Dia buat sebiji-sebiji. Dia declare. Okay. Kalau you buat macam ni, ini yang kita panggil sebagai function prototype. Dia prototype dia. Dia bagi tahu ada 3 parameter jenis. Apa variable dia tak tahu lagi. Tapi dia bagi tahu ada 3 parameter jenis. So terpulang lah. Dia nak buat macam mana. Okay. Sebab tu dia ada 2 nama. Okay. So step 3, sebab tu saya tak suka buat step 1 prototype. Saya suka buat declaration. Sebab nanti saya nak ajar senang. Idea dia senang. Maksudnya, kalau saya ajar pun, saya akan ajar macam ni. The first one, you buat you punya step 2, function definition. Dah siap semua kan? Dah decide. Kenapa kita letak int? Sebab kita ada benda nak return. Apa kita return kan? Kita return hasil tambah integer. Kan? Kalau you buat macam ni, so automatic kita punya method jadi jenis integer. Okay? So terjawab soalan yang pertama. Soalan yang kedua, macam mana nak buat step 1 dalam C++? Simple. Just copy your header. Sebab tu saya suka buat lengkap. Just copy your header
And then pastekan kat atas, gantikan semicolon apa ni, open and close curly braces ni dengan semi. Itu step 1. Okay. So step 1 siap, step 2 siap. Macam mana nak buat step 3? Step 3 simple lah. Step 3, tengok. Macam ni. Copy je step 1. Sebab dia dah mati dengan semicolon. Okay, dah senang. Okay. Copy je step 1, okay, saya kat sini. Okay. And then you tengok. Dia start dengan void ke, dia tak start dengan void. Kalau dia start selain daripada void, INT ke, double ke, float ke, so on, tu kena standby sama dengan kat depan. Itu sama dengan apa? Tak tahulah sama dengan apa kan. So kita letak je dalam sama dengan jawapan. So the result of non-void method must be append to any variable. So kepada mana-mana variable lah. Tapi biasanya yang berkaitan. Okay. So dah siap yang ni, siap. Last step. Last step. Last step tu maksudnya delete. Buang semua reserve word. INT adalah reserve word. So buang. INT ke, double ke, float ke. Kan? Kalau you ada by reference tu maksudnya dia ada simbol N. Kalau ada simbol N, buang sekali dengan simbol N. Kalau you hantar array of character ada kotak ke apa kan. Macam ni kan. Kalau you hantar array ada kotak, buang satu kotak. Maksudnya hanya tinggalkan the identifier. The variable. This is step 2. Okay. So this is parameter. Parameter ni sebenarnya maksudnya apa yang kita hantar daripada main. So let's say int x dibuat ke. Int y dibuat 4. Yeah. And then dibuat 5. So ini maksud parameter. So saya buat kat sini sebab saya terpaksa buat. Okay. One. Tengahkan dia. Alamak, tak ada line. Apa Alah. So sebenarnya, bila you buat apa, tak kisah you run apa sekali program pun, okay, you punya program akan cari benda ni. Tak kisahlah you buat by method ke apa ke, nanti you buat object oriented ke segala bagai kan. Dia in the end akan cari perkataan main. Dia akan cari main juga. Dia akan buat main juga. Walaupun main tu dah jatuh kat bawah. Okay? Sebab tu kita panggil ni declaration. Benda ni just declare. Function ni wujud. Sebab tu kita panggil this is definition. Just define apa nak dibuat. Tapi dia tak buat. Dia tak akan buat selagi dia tak jumpa this one. Okay? So maksudnya kat sini cerita dia. Apa maksud parameter? Parameter adalah value yang kita hantar. Dalam case ni, saya buat macam ni. Tak cantik juga. Sekejap saya tukar. Kenapa saya tukar? Sebab saya nak cerita return by hantar by variable. Okay? So ni, yang ini kita hantar by actual value. 9. Okay. Tapi sebab saya nak melukis. Saya rasa sebab tu ini yang susah sikit lah belajar budak online kan. Okay. Nak melukis soal tu. Okay. So terimalah tak ada ni. Saya lukiskan dengan menggunakan pen. Okay. So yang ini, kalau kita tengok 3 ni akan masuk kepada X. Tu cerita dia. Maksudnya kan tadi saya dah kata ini kan dia cari main. So dia buat macam biasa. Dia tengok X sama dengan 3, Z sama dengan 5. So maksudnya X akan jadi 3 and then Z akan jadi 5. So maksudnya kat sini dia bukannya hantar Z. Dia hantar value dalam Z. Maksudnya dia hantarkan 5. Okay. Dia hantarkan 3. Itu maksud parameter. Okay. So bila dia jumpa this one, kan? Dia jumpa my first method, dia carilah. Apa my first method tu? Dia tengok dekat definition. So apa my first method buat? Apa dia buat? Dia hantar value of X, which is 3. So 3 akan dia hantar ke sini. Okay. And then 9, kita hantar 9. Tak ada masalah. Dia hantar 9 di sini. Okay. And then Z. Z dia hantar. Z kan? Z dia hantar Z. Z dia hantar 5 lah. And then apa dia buat? Parameter ni dia akan hantar balik ke sini pula. So X masuk ke X, Y masuk ke Y. Kalau you kata nama ni W, W lah kat bawah ni. Kena buat W jugalah bawah ni. Okay. Ini baru dia boleh buat 3, tambah 9, okay, tambah kan. So tambah-tambahkan. So in the end, dia dapat 17. So dia dapat 17. Kan? So 17 ni yang you akan returnkan. So bila you return, apa jadi kat return? Kita tukarkan dia. Dia nak berkelas kan? Apa jadi kat return? Dia return lah. Kita balik ke sini. So dia hilangkan balik 17. 17 tu akan masuk dalam jawapan. Sebab tu bila dia function, dia mesti ada simbol equal. Dia mesti ada assignment statement. Nampak? Nampak? Faham? Faham? Faham?
Jawab soalan. Hopefully menjawab It's okay, you all akan relearn balik dalam 1 to 6 you all lah. Kalau belum belajar. Okay. So, jawab tak? Membantu tak gambar ni? Saya share lah gambar ni. Okay. So, written by reference saya tak cerita lah dalam cerita ni. Okay. Dalam kelas ni saya tak cerita by reference sebab dalam at least tak ada. So, you all try belajar dengan okay. Sebab nanti takut saya ajar cara lain, dia ajar cara lain nanti confused. Okay. Hopefully it helps. Okay. Ada jawab soalan. Yang terkeluar seorang ni siapa nama? Instructor. Maksudnya parameter tu macam method yang general. Bila main decidekan jawapan dia akan return berdasarkan jawapan. Method yang general. Betul, method yang general. Sebab tu kita boleh panggil banyak kali. Bila main decidekan jawapannya, decidekan jawapannya. Kan decide, maksudnya bila main nak jawapan, yes. Bila main nakkan jawapan, yes. Bila main nakkan jawapan, betul? Main nakkan jawapan of something kan? Betul? Oh, you cakap based on this one. Okay. So, bila main nakkan jawapan satu, main nakkan jawapan, dia akan execute. Dia akan invoke. Dia akan dia akan decide. Istilah dia invoke ataupun execute ataupun call this function. Sambil dia call, dia hantar jugalah. Dia macam apa cerita Melayu. Usah menjanggut. Macam usah menjanggut. Maksudnya, bila you nak orang masakkan untuk you, bila you nak orang kirakan untuk you, kan, macam usah menjanggut. Dia tak datang dengan tangan kosong. Dia tak kata, kau kira ni, aku nak jawapan, kan? Aku nak kau masak lauk. Macam usah menjanggut kan. Dia nak test pakai isteri dia kan. Dia kata, dia nak test pakai isteri dia. Dia tak ada kata, masaklah apa yang ada kat dapur. Faham tak? Dia kata, masak dengan menggunakan X, 9 and Z. Itulah parameter. Benda yang dihantar untuk membantu pengiraan. And then bila dah pengiraan tu berlaku, barulah dia akan return X. Tapi kalau maksudnya, kalau dia void, dia tak adalah return. Dia tak adalah line blue ni. Maksudnya, apa yang berlaku dalam void, dia kekal di dalam void. Sebab tu void biasanya kita gunakan untuk see out sahaja. Acuan yang disediakannya. Lebih kurang macam tu lah. Acuan. Ingredient. The method is macam acuan. Maksudnya dia nak jadi apa. Okay? Tapi parameter tu adalah dia punya ingredient. Apa yang you nak letak dalam acuan tu. Yes. Kita boleh cakap macam tu. Okay? Janganlah hantar private, korang tak nampak chat. Dia macam apa lah. Cerita dengan lecturer. Okay, hantar kat apa? Everyone. No problem. Okay. Hopefully it answer your question. Okay. Jawab tak soalan? So method tu bolehlah kata macam acuan. Parameter tu macam ingredient dia. Apa yang you nak buat dalam acuan ni? Maksudnya method tu method buat kek. Parameter ingredient dia tepung, gula apa semua. So dalam method tu you define. Saya boleh hantar everyone ada macam kesempatan. Okay, tak apa. So apa ni namanya? Method tu macam acuan lah. Acuan buat kek kan. Maksudnya you dah tahu dah nak buat apa. Nak buat kek apa. Kek 3 segi ke apa semua kan. Tapi you bukannya kata nak buat kek je. Sambil nak buat kek, you hantar parameter. You hantar the ingredient. Ada gula dia, ada you hantar sekali tepung dia, telur dia, and so on. Okay? So you kata, you hantar telur, tepung ni apa semua kepada method, kepada acuan buat kek 4 segi. So macam mana cara nak buat kek 4 segi? Itulah yang you buat dalam definition. So in the end, bila you return kan, dekat main tu, you main, you dapat balik kek 4 segi. Itulah jawapan dia. Hopefully tak. Habis jauh cerita lah. Apa buat kuih hari raya tu. Okay? Yeah? So ada soalan? Jawab tak? Hopefully lah. Okay? Ni cerita dia lah kalau dalam bentuk error-error. Okay? Okay. So any other question? Ada soalan lain? Tak ada? Tak ada? Boleh menjawab?
Any other question? Dalam 25 saat sebelum kita end kan. So kalau tak ada, please fill in your attendance. Okay. Ada dekat chat ni. Send to everyone. Okay. Any other question? Hopefully it help you. Okay. So kalau tak ada apa, I guess. Saya tengah bertengah masa 5 saat. Ya, part 2. Okay. I guess that's all for today. So thank you class. Assalamualaikum. Okay, see you next week.